Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pelajar sekalian. Saya Cikgu Zaini. Hari ini akan bersama-sama dengan kamu membuat ulang kaji tajuk garis lurus, di mana tajuk ini merupakan salah satu daripada tajuk yang memang ada dalam matematik SPM. Baik, untuk pengetahuan kamu, kita ulang kaji balik. Sekiranya kamu menguasai tajuk ini dengan baik, dia akan memberi sumbangan lebih daripada 7 markah, di mana kamu akan dapat 2 markah daripada kertas 1 dan juga 5 atau 6 markah daripada kertas 2. Dan bagi murid-murid yang belajar matematik tambahan, tajuk ini sangat membantu dalam geometri koordinat. Dan seterusnya kita tengok, ini adalah satu contoh soalan SPM yang keluar, dan cuba kamu perhatikan soalan yang dia tanya. Soalan yang tanya adalah berkenaan dengan persamaan garis lurus dan juga pintasan. Yang selalunya soalan yang selalu tanya adalah pintasan X berbanding dengan pintasan Y. Baik, kita tengok dalam tajuk garis lurus ini, soalan yang memang selalu ditanya, memang akan keluar adalah kecerunan garis lurus itu sendiri, persamaan garis lurus dan pintasan X. Pintasan Y juga ditanya sekali-sekala, dan begitu juga dengan koordinat titik yang tertentu yang tidak berapa popular, tetapi 3 yang pertama ni memang sangat popular. Jadi hari ini kita akan fokuskan kepada kecerunan garis lurus. Jadi kita perhatikan dahulu daripada persamaan garis lurus, di mana persamaan garis lurus ini boleh ditulis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi kamu perhatikan seperti mana yang kamu dah belajar. Kita ulang kaji ya. Jadi M itu adalah kecerunan. Ya, jadi daripada kamu terpaksa eja KECERUNAN 9 huruf, jadi kita gantikan dengan satu simbol saja, iaitu M. Manakala pintasan Y tidak ditulis begitu panjang, kamu boleh gantikan dia dengan C. Jadi berdasarkan daripada persamaan garis lurus ini, cuba perhatikan, ada di situ nilai M, iaitu kecerunan. Jadi sekiranya kamu gagal mencari kecerunan, jadi kamu gagal akan menjawab soalan yang seterusnya. Baik, kita beralih, kita tengok macam mana yang kita nak tumpukan. Di sini dalam tajuk ini ada sebenarnya formula untuk persamaan garis lurus ini ada banyak, ada beberapa, tetapi untuk sini cikgu akan fokuskan 2 sahaja, di mana yang sangat popular adalah Y sama dengan MX tambah C, yang sangat kamu biasa menggunakannya. Tetapi persamaan kedua nanti hari lain cikgu akan terangkan cara penggunaannya. Tapi apa yang cikgu nak highlight di sini adalah M tu di situ, iaitu kecerunan. Apa saja formula persamaan garis lurus pasti ada nilai bagi M, ya, untuk keduanya. Baik, ini dia formula kecerunan yang akan kita guna sepanjang latihan hari ini. Iaitu yang nombor 1 tu, kamu perhatikan M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Di sini untuk kes jika kamu diberi 2 titik. Manakala nombor 2, jika kamu diberi 2 pintasan, iaitu satu pintasan Y dan satu pintasan X. Kecerunan juga boleh diperolehi daripada persamaan garis lurus itu sendiri, iaitu nilai M. Sebentar lagi kita akan buat bersama-sama dan lihat macam mana kita nak dapatkan nilai M daripada soalan yang diberikan. Baik, kita cuba beberapa contoh. Baik, contoh yang pertama, macam mana cara nak cari kecerunan garis lurus. Baik, katakanlah kamu diberikan satu garis lurus dengan maklumat ada 2 titik di atasnya. Yang ni memang tak ada masalah, ramai pelajar boleh jawab. Jadi dia menggunakan formula disalin. Formula ni boleh disalin daripada formula yang diberikan semasa peperiksaan. Jadi apa yang pelajar tulis, selalu dia suka tulis formula dia dulu. Lepas tu kalau betul-betul, biasanya pelajar tak tulis dah perkataan panjang ni. Yang kamu nak cari kecerunan garis lurus AB, dia terus kepada ini. Jadi oleh kerana dalam matematik, kecerunan garis lurus ini dia ada satu simbol khas untuk dia, iaitu huruf M. Daripada berapa banyak ni, 10 tambah 9, 19 huruf boleh digantikan dengan satu huruf sahaja, iaitu M. Jadi nak menyatakan kecerunan garis lurus AB, huruf M, simbol bagi kecerunan adalah huruf kecil tetapi ditulis dengan saiz yang besar. Manakala garis itu, iaitu AB, daripada A ke B, kita tulis dengan huruf besar tapi saiznya kecil.
Baik, macam mana cara kita nak cari nak cari kecerunannya? Apa yang pelajar suka buat, dia labelkan. Yang ini dinamakan X1 Y1 dan ini nama X2 Y2. Lepas tu dia ganti saja, iaitu Y2 tolak Y1, 3 tolak 1, cikgu tulis siap dengan formula tu. 3 tolak 1, kemudian 4 tolak 1. Seterusnya dia pun kira lah, ya. Dia kira, dia akan dapat 3 tolak ni 2/3. Jadi dia dapat kecurunan dia adalah 2/3. Jadi bagi pelajar yang dia memang membiasakan diri dia menggunakan simbol, iaitu simbol huruf M, maka dia tidak perlu lagi tulis huruf yang panjang-panjang sebegini. Baik, kita cuba dengan soalan yang kedua. Baik, katakanlah sekali lagi, perhatikan. Ini ulang kaji saja, ya. Okey, tengok ada diberikan dua titik. Jadi kamu cikgu lebih galakkan kamu tidak perlu tulis, ya, kamu tidak perlu tulis formula seperti mana yang ada di sini. Ya, di sini kamu salin, tetapi kamu faham daripada formula ni, iaitu yang di atas adalah perbezaan nilai ordinat y dan di bawah perbezaan ordinat x. Jadi atas, tetapi pelajar suka buat silap, X tolak X di atas dan di bawah dia Y. Jadi hati-hati dan selalu merujuk kepada formula yang diberikan. Okey, jadi kalau kamu dah faham macam itu, boleh terus buat cara ini. Dan sebenarnya bagi mereka yang menghadapi masalah, dia boleh aja nak buat macam ini, iaitu dia gunakan cara ni. Perhatikan ini, iaitu koordinat X dengan Y, 6 negatif 2 dia tulis, mana-mana satu pun tak apa. Kemudian 1 negatif 1 tulis di sini. Maka Y-nya akan tolak dengan Y, iaitu negatif 2 tolak negatif 1. Jadi di sini cikgu tak tolak siap-siap supaya selalu tak silap. Jadi negatif 2, negatif 1. Tulis sini negatif 2, sini negatif 1. Biasanya ada bracket. Dan untuk X dia pula 6 tolak 1. 6 tolak 1. Seterusnya kamu kira lah. Ya, kamu kira, tekan kalkulator, kamu dapat negatif 2 tambah 1/5. You kira lagi, akan dapat sama dengan negatif 1/5. Baik, untuk jawapan akhir, pelajar-pelajar tidak akan dapat markah jika tulis nombor negatif seperti ini. Apa yang sepatutnya jawapan akhir negatif keluar sedikit daripada nombor negatif apa? Negatif 1/5. Itu dia. Baik, sekarang kita pergi kepada contoh yang ketiga. Perhatikan. Selalunya pelajar dah selesa apabila kamu diberi 2 titik. Tapi macam mana pula di sini 1 titik saja diberi? Ya, betul. Ini adalah titik asalan dan semua tahu titik asalan koordinatnya berapa? 0, 0. So again, macam tadi, kalau ada masalah nak buat tu, boleh petak. Kalau tak ada masalah, terus boleh buat petak-petak macam ini, letakkan, ya. 38 tulis 38 dan 00. Dia boleh juga tulis seperti ini, 00 di atas, 38 di bawah. Tetapi mana lebih senang? Kalau kamu tengok 8 tolak 0 ke, lebih senang ataupun 0 tolak 8? Jadi selalunya nak elakkan kesilapan, kamu boleh pilihlah yang nombor yang lebih memudahkan diri kamu. Tetapi kedua-duanya ini tetap mendapat jawapan yang sama. Jadi katakanlah cikgu ambil yang ini. So ambillah, senang aja. Buat tolak siap-siap atas dan bawah. Lepas tu ambil aja Y 80. Tulis 80. Bawah dia pula 30. Terus dapat, ya. Jadi kamu guna kalkulator, cek sama ada dia boleh dipermudahkan atau tidak, maka berjayalah dapat 1 markah. Okey. Baik, kadang-kala kamu tidak diberi, nak cari, kan tadi kita dah bincang, kalau nak cari kecerunan kita perlukan 2 titik. Tapi kalau kadang-kadangnya titik tu tidak diberikan kamu persamaan. Ya, macam mana pada persamaan, kaedah dia macam mana? Dia tak adalah menggunakan formula tadi, tapi kamu kena hafal, ya, bentuk bagi persamaan garis lurus tu, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Susun dia dalam bentuk macam tu. Y sama dengan X sama dengan X. Yang ni nombor yang tidak ada X atau Y sebagai pemala, maka M dia adalah ini. M ialah 3.
Jadi, kamu dapat keturunannya ialah 3. Senang kan? Baik, kita tengok contoh yang seterusnya mungkin agak mencabar, ya, iaitu yang ini. Ia sentiasa merujuk kepada Y sama dengan MX tambah C. Tetapi ini ada 2Y. Kita nak 1Y. Maka kita tak mahu 2 tu. Jadi oleh kerana 2 dengan Y adalah darab, maka nak hilangkan 2, bagi 2. Ini setiap sebutan bagi 2. Ataupun konsep dia, sebelah kiri semua bagi 2 dan sebelah kanan semua bagi 2. Apabila dipecahkan seperti ini pembagi 2, yang ini pembagi 2. Jadi apa jadi? Dia boleh potong. Jadi Y dapat Y sama dengan, asingkan nombor dia, something X. Jadi tulis balik 3/2 X tambah, jadi 6/2 tu kena pemudahkan dapat 3. Jadi kita bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C. Again, sekali lagi, Y sama Y, X sama X, pintasan dia C sama 3, maka M sama dengan 3/2. Maka dapat M sama dengan 3/2. Cikgu yakin pelajar-pelajar kalau ikut betul-betul macam mana cikgu ajar, insya-Allah kamu boleh dapat. Mari kita tengok lagi ya, kod ada yang agak lebih mencabar. Apa kata kalau macam ini? Kalau macam ini, Y-nya sebelah kiri, ya, ni kanan dan kiri, sebelah kiri ada 2 sebutan. Kita nak Y duduk seorang-seorang. Jadi kita kena pindahkan X ni, pindah, dan biasanya kita bawa dia pergi depan lah. Yang kita bawa ke depan kenapa? Sebab kita nak Y sama dengan MX tambah C. Jadi pemalar tu kemudian. Jadi dia akan jadi sama dengan sini. X ni pergi sana, dia akan jadi positif X. Yang ni ganjak jadi tambah 5. 5 adalah positif ya. Okey. Maka sebelah kiri tinggallah Y seorang-seorang. Dan X ni berapa X? Sebenarnya adalah 1. Maka kita banding lagi, sekali lagi, Y sama dengan MX tambah C. Sekali lagi, nampak sama, maka M dia ialah, maka 1. Senang kan? Apa kata kalau ini pula? Ada orang yang rasa dah nampak dah bawah lagi. Cikgu, kita pindah ini. Bagi Y duduk seorang-seorang. Jadi apa kata? Dia kena pindah. Datang depan ni. Datang duduk depan ni. Okey, jadi maknanya sama dengan tu macam itulah. Jadi dia masuk positif, dia pindah sana jadi negatif 2X. 3 ni sebenarnya positif ni. Maka tinggallah Y seorang-seorang. Again, kamu bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C. Okey. Kamu bandingkan, sekali lagi dapat M ialah negatif 2. Tulis balik ya. Tulis balik Y sama dengan M sama dengan negatif 2. Dan akhir sekali, this is agak mencabar. Okey. Di sini nak bagi Y duduk seorang-seorang, dia sebelah tu seorang. Jadi ada 2, ada X. Ya, jadi oleh kerana penambahan ni kita patut boleh singkirkan dia dahulu berbanding dengan pendarapan. Kamu dah belajar board mass. Okey, yang ni pindah letak ke sana. Biarkan 2Y dahulu. Ya, satu persatu. Dan bila pindah di sana, ingat positif X akan jadi negatif X. 3 ni sebenarnya positif. Alright. Lepas tu tinggallah 2Y. Tapi kita tak boleh biarkan dia dalam bentuk 2Y. Jadi nak jadikan, remember tadi, ingat tadi yang langkah tadi, kita ada 2Y, kita nak hilangkan 2, maka kita bagi dengan 2. Kalau ada 3Y, nak hilangkan 3, bagi 3. Tetapi kalau once kamu bahagi 2 dengan ini, maka semua sebutan kena bahagi 2. Adil. Okey. Dan sekali lagi, negatif X tak ada nombor di depan ni. Maknanya berapa? Ya, 1 kan? Alright. Okey, so yang ni boleh potong. Tinggal Y seorang-seorang. Okey, kita asingkan nombor dengan X. Ni dia. Tak boleh pemudahkan dah. So kita dapat negatif 1/2 X tambah 3/2. So kalau kamu dah cakap, kamu tak membanding pun tak apa. Y sama dengan MX tambah C. So, M dia ialah negatif 1/2. Okay, seterusnya, kita akan buat latihan direct daripada kita ambil terus daripada soalan modul. Ya, jadi
Selalunya pelajar-pelajar kalau bagi soalan macam ini, cikgu percaya banyak yang boleh buat. Tak ada masalah. Tetapi bila bagi modul soalan banyak-banyak macam ini, semua dah jadi takut. Ya? Itu, ini. Tengok soalan ni. Jadi semua dah takut. Tambah soalannya apa dia kat sini dia tanya tu? Kat sini dia tanya apa? Cari kecerunan garis lurus. Baru boleh dapat markah dah. Kemudian yang B, cari persamaan. Ingat tak tadi persamaan garis lurus ada Y sama dengan MX tambah C, ada huruf M. Jadi bila dia suruh cari kecerunan, maka cari kecerunan. Bila dia suruh saja cari persamaan, cari kecerunan dulu. Lepas baru kita selesaikan. Jadi untuk hari ini, cikgu nak ajar bahagian cari kecerunan saja. Yang lain nak tulis persamaan dan seterusnya, nyatakan pintasan dia, kita akan buat dalam pelajaran yang seterusnya. Baik, kalau daripada sini, macam mana tu? Okey, cari kecerunan garis lurus bagi LM. Satu lagi, cikgu rasa kita patut ulang kaji sedikit tentang garis lari. Mari kita baca soalan dia betul-betul. Sebab setiap kali nak buat soalan, kamu kena baca dulu apakah maklumat yang diberikan. Baik, kita pergi sama-sama. Dalam rajah di bawah, OLMN ialah sebuah segi empat selari. Jadi kamu kena faham sifat-sifat segi empat selari. Dan O adalah titik asalan iaitu 00. Bila dikatakan segi empat selari, bermakna, kita ulang balik ya. Ingat tak? Okey, ya. Iaitu garis yang dikatakan selari, maka garis selari ialah ini. Ini selari lah. Jadi untuk segi empat, sebuah segi empat selari, dia ada dua pasang garis yang selari. Satu yang biru-biru tu dan satu lagi pasangan ini adalah ini. Ini selari juga ni. Itu maklumat daripada segi empat selari telah memberi kamu maklumat tentang ini. Itu dia. Dan apa dia pula ciri-ciri garis yang selari bila dikaitkan dengan kecerunannya? Ingat semua? Bagus. Ya. Garis yang selari mempunyai kecerunan yang sama. Cikgu tak ulang dah konsep dia pada hari ini sebab kamu dah belajar masa tingkatan 4. Ya. Jadi kita gunakan konsep tu. Jadi kalaulah kecerunan garis yang iaitu garis ON ni 2, maka kecerunan garis LM juga 2. Satu lagi cikgu nak ingatkan, kalau dikatakan garis bukan sekadar O sampai N saja. Bila katakan garis boleh panjang dan kita panjangkan mana-mana pun. Jadi kecerunan sepanjang garis biru ni adalah sama dengan sama di mana-mana. Begitu juga dengan garis yang selari dengannya. Cikgu ulang sekali lagi. Garis yang selari mempunyai kecerunan yang sama. Jadi dua ni kecurunannya sama. Baik. Sekarang kita cuba satu soalan ini. Berdasar tadi kita dah ambil dah maklumat, jadi kita tengok apa yang soalan tu hendak. Soalan tu sekali perhatikan, kamu dah boleh dapat markah ni. Cari kecerunan. Kecerunan apa? Garis LM. Mari kita tengok LM, garis LM tu ada tak maklumat yang lengkap, iaitu 2 titik diberikan. Ini LM. Ini. Jadi di atas garis tu kalau kita perhatikan hanya ada satu saja titik yang diberikan. Tak ada. Jadi oleh kerana kita tahu bahawa garis yang selari mempunyai kecerunan yang sama, jadi LM tak boleh cari dengan terus, kita minta tolong dekat ON. Cuba perhatikan ON. Ya, ON ni selari dengan dia, mereka selari. Jadi kita minta tolong ke ON. Adakah ON ada 2 titik di atasnya? Bagus. Kamu ingat lagi tadi ya? Titik asalan, titik dia adalah 00. Jadi kita minta tolong dekat ON dulu. Bagaimana cara nak buat form tadi? Kita dah kira dah. Kita ada 2 titik ni sini. Jadi cikgu kira pada peringkat sini kamu dah cekap. Tapi kalau rasa tak cekap juga, okey. Kamu nak cari kecerunan ON, kamu tulis 64, 64 dan 00. Jadi kita nak cari kecerunan ON. Kecerunan ON. Jadi kecerunan tak payah je, tulis M, kecerunan. Lepas tu ON huruf besar tapi saiz kecil, sama dengan buat macam per ni, buat atas ada tolak, bawah ada tolak. Again macam tadi juga, ambil yang X ya, ni X, ni Y ya, jangan lupa Y di atas. Di 40 terus tulis 40, X dia pula 60.
kamu kira je. Itu dapat apa? Bila gunakan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia 2/3. Bila ON ni, pindahkan ni, bila M bagi ON ini adalah 2/3, pindah macam ni. Cikgu nak kamu, kalau buat latihan, pindah sengit-sengit macam ni. Maka LM juga, M dia adalah 2/3. Okay. Tetapi kamu kena jawablah, ya? Jawab di ruang jawapan, iaitu kecurunan bagi LM. Tadi jangan lupa kamu tulis apa? Kecurunan ON, tak jawab soalan. Dia tulis balik. Kecurunan bagi apa tadi? LM ialah 2/3. Tak payah kira. Sebab titik ini ON punya. Ya, tapi LM boleh ambil dia punya kecurunan yang sama. Maka dapatlah, dah jawab, dapatlah satu markah untuk soalan ini. Dan berdasarkan sini, walaupun tak belajar habis lagi, ini ditanya cari persamaan. Persamaan apa? MN pula, hati-hati ya, bukan LM, MN. Jadi kita perlukan 2 titik MN kalau ada. Walaupun dia suruh cari persamaan, kena cari dulu, ya, cari dulu dia punya kecerunan MN. Jadi mari kita tengok MN. Garis MN adalah garis ini. Ada tak 2 titik, mana-mana 2 titik diberikan? Ya, ada. Ini. Jadi kita ambil ini, 2 ni. Sekali lagi kita kira dia punya kecerunan bagi ini. Jadi oleh kerana MN ataupun NM sama saja, kecerunan tak payah tulis kecerunan, tulis M. Kemudian ini. Kalau tak cekap, sekali lagi tulis 6481. Macam itulah. Jadi buat, oleh kerana kita buat MN, cikgu cuba, walaupun dalam matematik tidak diajar tulis macam ini, tetapi apa salahnya kamu nak mengenal pasti dia, kamu buat kecerunan apa? MN. Ya, tu sama dengan ini, buah tolak siap-siap. Jadi nombor yang koordinat yang terlibat adalah ini. Kalau nak tulis cara ni, 41 di atas, 68 di bawah. So kamu pun kira 3/-2. Ingat tak cikgu ajar tadi? Tak boleh tulis 3/-2. Tak lengkap lagi. Jadi kena buat negatif, keluarkan negatif apa? 3/2. Dapat lagi satu markah. Kan? Walaupun tak belajar habis lagi, sebab hari ini memang fokus cikgu untuk kecerunan saja. Jadi markah penuh dia 5, kamu dah ada 2. 3 lagi markah akan berada di persamaan garis lurus dan pintasan Y-nya. Okey. Boleh tak? Okey, macam tu kita beralih kepada contoh yang lain. Okey, contoh ini. Contoh ni cikgu dah tunjukkan untuk cepatkan proses tu. Cikgu dah tunjukkan sikit. Kita besarkan sikit ni. Okey, first kali macam mana pun memang kena baca dulu arahan soalan. Dalam rajah di bawah OL selari dengan MN. Kamu jangan semata-mata bila nampak seperti dia selari, maka kamu kata dia selari. Tak, mesti ada pernyataan bertulis. Dan tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada rajah. Jadi dia kata ni selari. Kamu boleh perpanjangkan garis tu macam cikgu letak batang yang berwarna biru ni. Okey, tetapi kalau tak mahu pun tak apa, kamu letakkan tanda arrow ataupun anak panah menunjukkan dia selari. Dan biasakan diri kamu bubuh anak panah tu pergerakan dia daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan, kalau nampak dia naik, maka kamu boleh cek bahawa kecurunan dia mesti positif. Kalau kecurunan dia daripada kiri ke kanan menurun macam ini, kecurunan dia mesti negatif. Baik, macam mana cara kita nak ni? Sekali lagi, sebenarnya benda yang sama. Sekali lagi, dia kata cari kecerunan LN. Cari kecerunan. Betul-betul LN. Kita perhatikan LN. Iaitu ini. Memang tak ada masalah betul-betul. Tak ada masalah sebab dua-dua titik telah diberikan. Jadi, terus begitu mudah. Terus kamu boleh dapat kecerunan LN. Kalau dah cakap dah tahu. Y dengan Y. Buah tolak siap-siap. 63. Macam ini boleh tulis dengan cepatnya. Lepas tu negatif 1. Hati-hati dengan negatif 2. Kita kira dapat 3/-3.
Ada yang pelajar ditinggalkan macam ini, ya. Kalau tak pasti guna kalkulator, dia jawapannya negatif 1. Okey, dan jangan pula jawab negatif 1/1. Itu dikira masih tidak lengkap. Dah dapat 1 markah di sini. Senang kan? Okey. And sekali lagi di sini ada perkataan persamaan. Persamaan. Persamaan apa? MN. Jadi kena cari dulu kecerunan MN. MN, kecerunan MN. M dan N. Jadi ini dah garis dia. Dia tanya ini. Okey, ini cikgu dah kira siap-siap dah dapat jawapan. Tapi sebenarnya sebelum dapat jawapan ni kita tak tahu ni. Jadi kita minta tolong orang yang selari dengan dia, iaitu ini. Jadi kita minta tolong dekat OL. OL, jadi kita pun carilah kecerunan bagi OL. Kecerunan OL sama dengan macam ni, tolak-tolak siap-siap. Cepat kan? Ini adalah kosong-kosong. Y tolak Y, X tolak X. Atas YY 30, bawah XX 20. Jadi jawapan dia ialah 3/2. Tapi ingat ya, kita bukan nak cari OL. Kita mendapat, kita labelkan kat sini M sama dengan 3/2. Cepat-cepat kita letak di sini pun sama, M sama dengan 3/2. Kan? Jadi dah dapat sama. Jadi berdasarkan kat situ, nanti dah sebenarnya kamu boleh nak tulis di ruang jawapan pun boleh tulis sekali lagi M bagi apa? MN. MN ialah sama juga 3/2. Dah dapat 1 markah. Senang bukan? Baik. Apa kata kalau soalan itu diberi macam ini? Ya, diberi macam ini di mana titik koordinat tidak diberikan, tidak dinyatakan. Ini bentuk lain sikit. Kita tengok dia punya soalan. Rajah di bawah menunjukkan garis lurus PQ, QR dan RS. P terletak pada paksi Y. Tengok ada PQ. Okey, sekarang ni PQ selari. PQ selari dengan SR. Jadi, kat mana PQ selari dengan SR? Jadi pernyataan itu yang menyebabkan kita PQ ini dan SR yang selari. Bila kata selari, maka kecerunan mereka adalah sama. Jadi kamu boleh buat arrow, saya ini pada memanjangkannya arrow. Oleh kerana anak panah tu cikgu galakkan dari kiri ke kanan, kamu buat ni. Jadi nampak kaya menurun tu. Jadi kita dah tahu dah, kita punya kecerunan mesti negatif. Okey, kemudian apa lagi dia kata? Okey, QR selari dengan paksi Y. Maknanya QR ini betul-betul tegak. Betul-betul tegak. Nanti kita akan belajar kecerunan yang infinity. Alright? Okey. Dan di sini dia beri maklumat yang lain. Kita pun dah belajar. Maklumat diberikan, persamaan garis lurus PQ ialah ini. Ingat tak tadi? Berdasarkan persamaan garis lurus yang diberikan, boleh tak kita cari kecerunan? Ya, boleh. Ingat ya, seperti tadi kamu boleh cari kecerunan, kamu boleh kira kat sini pun tak apa, iaitu nak hilangkan, tunjukkan dengan lebih jelas di sini. Baik, kalau kita ada apa? 2y tambah x sama dengan 6, macam tadi, ulang balik benda yang sama. Tinggal y sorang-sorang, tunggu 2, tunggu sekejap. X ni yang kena pindah. Pindah, dia letak, dia pindah, dia duduk depan 6, iaitu 6 ni adalah bermala. So, positif X pindah jadi negatif X, 6 ni adalah positif 6. Maka tinggallah 2Y di sebelah kiri. Tetapi, masih belum habis. Pastikan Y tu jadi 1Y. Jadi, kena bahagi macam tadi. Bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2. Okey, negatif tak ada. Negatif apa Y? Negatif 1Y. Okey, so potong. Dapat Y sama dengan, sekali lagi, negatif 1/2 apa? X tambah 3. Jadi berdasarkan sini, kita tahu bahawa M dia adalah negatif 1/2. Dah dapat. Maka kita pindahkan M sama negatif 1/2 kepada rajah. Cikgu memang galakkan setiap kali kamu buat, kamu masukkan ke dalam rajah tu.
Sekejap kamu tercari-cari di mana kamu kira tadi. So, cepat-cepat kita bubuh negatif. Betul tadi negatif 1/2. Cek betul tak? Logik tak? Logik lah ya. Sebab dia turun semakin daripada kiri ke kanan semakin menurun. Maka dia kecurunan dia adalah negatif. Ada lagi yang kecurunan yang sama dengan dia? Betul. SR. Ya, jadi tulis kat sini. Mana tahu kita akan perlukan nanti negatif 1/2. Dah dapat. Okey. Baik, cikgu berhenti takat persamaan saja. Persamaan, ada dia tanya lagi sini persamaan RS. Jadi RS kita dah tahu kecurunan, itu saja. Nanti pelajaran yang seterusnya kita akan buat persamaan. Tetapi kadang-kadang kamu kena biasakan dengan ini. Biasakan dengan soalan yang sebegini. Ya, yang lain sikit daripada tadi, macam satu trend. Sebab ya sejak kebelakangan ini soalan-soalan SPM tidak trendy, ya, tidak mesti sama duk tanya soalan yang sama, dia akan berubah-ubah. Cuma hari ini yang cikgu ajar sebab nak mengukuhkan kamu dengan konsep. Lepas tu kalau kamu betul-betul faham, bagilah persoalan pun kamu faham. Jadi macam contoh ini agak berlainan. Bila dapat soalan macam ni, takut pelajar tak boleh buat. Kerana dia biasa dengan satu jenis saja. Kamu tak cuba nak mencari cara yang lain, ataupun mencari soalan-soalan yang lebih mencabar. Takut. Kamu kadang-kadang ada pelajar yang cuba elak daripada soalan yang sukar. Okey, kita tengok di sini. Di bawah, rajah di bawah menunjukkan segi 4 lagi satu hint, segi 4 selari. Okey, kita tahu dah maklumat tadi. Titik P dan Q terletak pada paksi X. PQ, paksi X. Dan R terletak pada paksi Y. Diberi bahawa O adalah titik asalan, iaitu 00 di sini. Dan ini penting. Apa maksud bila PO sama dengan OQ? Ya, PO mana jarak panjang daripada PO betul-betul sama dengan OQ. Yang ni, P ke O ni, ya, dengan ni sama panjang. Okey, sama panjang. Jadi kalau kamu lukiskan koordinat ini, kamu lukiskan di atas kertas peta ataupun kertas graf, kamu akan dapati dia mengambil tempat sebanyak 6 petak. Kita kaitkan itu. Jadi yang ni pun kalau atas ni 6 petak, ini pun 6 petak lah. Jadi oleh kerana dua-dua ni sama panjang, maka dia ni 3 petak, dia pun dapat 3 petak. Bila kamu dapat saja idea macam ini, terus kamu dapat menulis titik koordinat bagi P, iaitu negatif 30 bagi P. Kalau diminta Q pun kamu boleh jawab, iaitu 30. Ni pelajar-pelajar kena cakaplah koordinat. Ya, sebab koordinat belajar masa kamu tingkatan 2 dulu. Ya. Okey. Daripada situ kamu pun boleh cari soalan dia. Okey. Soalan nombor 1 dia kata cari koordinat Q. Dah boleh jawab. Jadi kamu tak perlu buat jalan kerja. Terus saja tulis A, apa dia? Tak ada jalan kerja dia. Sebab satu markah. 30 Q. Hati-hati ya. P negatif 3 sebab dia ke kiri. Negatif 30, Q 30. Ada beza di situ. Tapi dia tanya Q, maka kita jawab ni. Dah dapat satu markah. Senang kan? Dan B, dia tanya persamaan. Persamaan bagi garis lurus, persamaan garis lurus PS. Jadi, cari kecurunan PS dulu. Kita cek tengok, ada tak 2 titik atas garis PS. Kalau ada, bolehlah. Ini garis PS. Ada. Kita dah ada dapat 2 lah. Negatif 30 dengan negatif 64. Jadi, kamu boleh cari dulu M, kecurunan bagi apa? Kecurunan bagi, dia tanya apa? PS, kita gunalah PS. PS sama dengan, sekali lagi, kita boleh buat macam itu. Apa titik? Hati-hati ya. Kadang-kadang bila dah banyak titik, kamu ikut suka je ambil. Ya, tengok dia tanya PS, maka PS lah. Iaitu yang ni dengan yang ni. Tulis 40 di atas, bawah negatif 6, negatif 3. Negatif 6, negatif 3. Jadi kita bracketkan. Maka kita pun kira 4 per negatif 3. Alright? Ya, kamu kiralah ini ya, tambah negatif 3. Boleh tak tulis macam ni? Belum habis lagi, ya. Negatif 4 per 3. Seterusnya boleh applykan nilai ni di dalam persamaan tersebut. Okey. Dan akhir sekali kita tengok yang ini.
Sebenarnya kalau kamu nak buat sendiri pun dah boleh untuk soalannya ini. Iaitu sama juga, tetapi soalan ini cuma mencabar kamu kena berfikir untuk mencari koordinat. Itu ada yang this kind of question, ada rajah menunjukkan PQ, QR dan RS adalah garis lurus. Q terletak pada paksi Y dan ini point dia. PQ selari dengan RS. Jadi bila selari, macam mana cara selain daripada buat garis panjang, kita buat dari kiri ke kanan, kita buat arrow up lah. Jadi kita tahu segi kecerunan dia mesti positif, ya. Dan seterusnya kamu boleh cari. Jadi cikgu rasa untuk soalan ni cikgu tinggalkan kepada kamu sebab benda yang sama juga, ya, yang telah kita buat dah, macam mana nak cari kecerunan daripada persamaan. Bila persamaan PQ diberikan, maka kita akan dapat maklumat kecerunan bagi PQ. Jadi yang ni pelajar-pelajar boleh cuba sendiri. Jadi pelajar-pelajar tak perlu menyalin soalan apa yang cikgu bagi, tetapi konsep yang sama gunakan dan apply di dalam latihan yang telah pelajar-pelajar buat sebelum ini, ataupun modul-modul yang cikgu berikan, ataupun clone soalan SPM, dan boleh juga gunakan soalan SPM yang sebenar. Itu saja latihan kita, dan kita akan buat tajuk persamaan nanti dalam kelas yang berikutnya. Okey, apa yang kamu belajar sebentar tadi hanya sebahagian kecil saja daripada soalan SPM. Baru 2 markah ataupun paling banyak 3, biasanya 2. Jadi tidak cukup untuk membantu kamu untuk lulus dalam matematik lagi, ya, terutama bagi tajuk ini. Jadi kamu perlu membuat ulang kaji. Dapatkan soalan mana-mana soalan SPM, soalan clone SPM, soalan tahun-tahun lepas, dapatkan soalan itu dan buat bahagian kecerunan saja. Jadi bila kamu dah pakar, cekap dalam kecerunan tu, kemudian kita boleh buat persamaan garis lurus dengan baik. Itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Sekian, terima kasih.